100 botol, 200 botol, 500 botol, banyak. Dia orang buat push, buat live. Push, buat live dengan jual ni. Sangat-sangat banyak. 1000 kali, contoh 1000 botol kali dengan RM15. Hi guys, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada AJK PMJ yang sudi jemput saya. Memang kena buka skrin malu lah. Terima kasih jemput saya bagi sharing pada malam ni. Nama saya Aina Fiza. Saya salah seorang affiliate TikTok yang berkecimpung dalam dunia ini dalam 2 tahun. So banyaklah pengalaman yang saya dapat. Salah satunya saya dapat hit 1 million view, sales hari 4 angka, saya pernah kena ban sementara, saya pernah kena violation semasa live, saya pernah dapat amaran langgar guideline. Itulah antara-antara pengalaman yang saya sharing malam ni lah. Okay. So bagaimana barang yang kita beli boleh jadikan sumber pendapatan. Okay. Jom kita next. Okay, first kita kena orang kata nawaitu dululah. Sebelum apa-apa tu kita nak buat apa-apa tu memang kena nawaitu tu kena penting lah. Okay, dalam bisnes ni niat paling penting jangan bisnes kerana duit 100%. Okay, tapi nak sharing manfaat yang pelanggan akan dapat. Okay, so more sharing, more you get. Macam tu. Okay, yang kedua ilmu. So yang kedua ilmu. So penting tuntut ilmu untuk grow diri dan perniagaan kita. Okay, tanpa ilmu kita buat sesuatu tanpa arah tujuan. Yang ketiga tindakan. So kalau korang kalau kita ada ilmu semua tu, kalau kita tak bertindak pun tak guna juga kan. So kena dah ada ilmu tu pastikan kita bertindak dengan luar biasa. So next, satu lagi kena sabar dan konsisten dalam setiap apa yang kita buat. Next. Okay, apa tu sistem affiliate? Okay, affiliate tu menjual barang seller melalui sistem affiliate macam dropship lah. Sekarang ni ramai suri rumah yang buat dropship. So sama je sebenarnya tapi dia dalam suri rumah biasa dia guna macam apa? Status WhatsApp kan. Biasanya macam tu. Yang ni kita guna kita punya TikTok lah. Kita guna TikTok untuk menjual. So setiap pembelian terus kepada end user. So tugas affiliate adalah membuat video konten ataupun siaran langsung iaitu live lah. Okay, affiliate dinasihatkan membeli sampel produk untuk hasil lebih wow. Macam tu. Okay, next. Okay, kita ada antara niche yang orang kata dalam TikTok ni sebenarnya boleh je campur niche, tak ada masalah pun. Tapi nak memudahkan untuk kita buat video, tak nak berkecelaru ke, kita boleh je fokus pada satu niche lah. Okay, yang niche yang sentiasa orang kata orang perempuan lah, biasanya orang perempuan lah kan. Memang tidak putus membeli pakaian, membeli tudung. Memang orang perempuan memang macam tu lepas tu bila nak pergi jalan, buka almari cakap tak ada baju, tak ada tudung. Memang itu dah biasa lah Okay, niche yang kedua makanan. Makanan pun memang kalau makanan pun memang luar biasa juga. Memang dia punya antara tertinggi pun makanan. Dan yang ketiga niche rumah iaitu barang-barang rumah. Macam keperluan rumah macam tisu gantung, tisu basah, kuali, periuk, senduk, apa lagi macam-macam lah. Banyak. So banyak yang benda-benda yang kita sendiri sebenarnya ada kat rumah kita boleh buat duit. Boleh menjana ekonomi. Okay, next. Seterusnya, tips jual produk affiliate. Tips paling penting berkesan dalam menjual produk yang dah ada traffic. Seperti macam barang tu sebenarnya seller dah bagi tahu, bukan dia bagi tahu, kita sendiri kena tahu benda tu dah ada diskaun. Bila dah ada diskaun, kita kena push video tu banyak-banyak supaya dah ada traffic. Dia macam TikTok sendiri akan push benda tu. Bila benda tu dah ada diskaun, memang senang akan dapat macam tu. Dalam konteks digital marketing, traffic merujuk dalam jumlah pengunjung atau kunjungan yang terima oleh sebuah web atau platform online. Traffic adalah salah satu faktor kunci dan menilai keberhasilan dalam sesuatu bisnes online. Alright, next. 7 teknik pilih produk affiliate.
Okay, yang pertama barang tu mampu menyelesaikan masalah orang. Contoh kuali biasa, ini contoh yang paling simple lah yang pernah yang orang perempuan yang biasa ada. Kuali yang tak lekat. Kita nak mencari kuali, ada tak kuali yang tak lekat? Ada tak? Mesti ada kan? Itu dapat menyelesaikan masalah orang. Okay, yang kedua, murah dan mampu sebolehnya, cari yang bawah RM30. Yang ketiga, demand tinggi di pasaran. Yang keempat, yang banyak sold out. Kalau boleh daripada 10,000 sold out ke atas. Dan yang keempat, ada instant result. Maksudnya dalam dia punya rating tu, orang komen, wow memang tak lekat. Oh memang dia punya positif, banyak positif dia punya feedback. Yang kelima, kuantiti stok banyak. So stok pun kita boleh check dekat situ. Tak payah nak tanya-tanya seller dah. So yang terakhir, kalau baju cari yang free size lah. Yang daripada berat 40 sampai 100 boleh pakai. So senang orang nak pilih baju. Seterusnya, next. 3 jenis produk. Okay, salah satunya. Okay, kalau produk macam fashion, salah satunya kaftan, set baju seluar, blouse, tudung, baju kurung, rumah, makanan pun banyak. Macam apa orang kata yang asam apa tu? Asam salt belt, kacang gajus, sambal bilis, coklat Arab. Banyak-banyak. Makanan pun banyak. So barang rumah, sabun dobi, sabun basuh pinggan, tisu gantung, langsir. Apa lagi? Macam-macam ada sebenarnya. So boleh je kita teroka sendiri. Kadang-kadang kita beli barang tu kita tak perasan benda tu sendiri boleh datangkan pendapatan. Okay. Seterusnya. Faktor tak berjaya dalam sistem affiliate. Kenapa tu? Okay. Yang pertama, suka tukar-tukar produk. Contoh, kalau dah satu niche, sebenarnya kalau nak campur pun boleh tapi dia makan masa. Okay, dia makan masa. So kalau nak buat satu ni, contoh barang dapur, buat je barang dapur. So macam periuk apa lagi? Tisu basah, tisu gantung. Buat dalam golongan itu. So dalam kena pastikan secara konsisten lah. Okay. Yang kedua, tak faham algoritma. Algoritma TikTok ni sebenarnya dia up to date. Dia sentiasa up to date tau. Dia sentiasa, so kita pun selalunya akan belajarlah daripada try and error. So yang ketiga, mindset yang sangat lemah. Cepat putus asa, tak ada push factor, tak ada big why yang kuat. Itu antara yang orang yang memang orang affiliate yang selalu macam tak ada, hari ni tak ada sale terus tak nak buat. Hari ni tak ada sale tak nak buat. Hari esok buat lagi, post lagi, tak ada sale tak nak buat. Itu dah memang ramai, dah terlalu ramai. Lepas tu bila tak ada sale kena pula amaran. Lepas tu pop kena ban. Langsung lagi down, terus dah tak nak buat. Itulah antara faktor yang affiliate yang orang yang susah nak dah berjaya lah dalam affiliate ni. Next, seterusnya. Strategi content FYP. Okay, kita semua sedia maklum kalau nak buat affiliate kena ada 1,000 follower. Bila nak capai 1,000 follower, bagi orang yang memang tak tahu nak buat apa ni, nak capai 100 pun susah. Ada orang macam tu. So bila nak capai susah kita kena buat apa? Yang pertama, korang kena buat sharing. Okay, tak kisahlah. Kalau sharing, contoh kalau kita memang nak pilih macam barang-barang dapur kan, apa yang boleh kita share kat dapur tu? Apa yang barang-barang yang ni kita boleh share untuk dapat tingkatkan kita punya follower. Orang akan berminat dengan kita punya olahan, kita punya pengubah suaian, macam tu lah. So kita kena banyakkan sharing. So setiap hari kena ada satu sharing lah. Pastikan sharing tu tak terkeluar daripada niche kita. Okay. Yang seterusnya. Next. Naik FYP. Okay. Syarat dia, first confirm ada orang like. Yang kedua, orang komen. Okay. Tapi sebenarnya
kalau dah sampai 10,000 K view pun kadang-kadang orang tak ada komen pun boleh FYP. Okay, tapi nak push untuk komen FYP, kita sendiri komen pun tak ada masalah untuk naikkan dia punya engagement. Okay, kalau boleh share lah tempat lain. Share, copy link, share kita punya video tu dekat tempat-tempat lain. Okay, yang seterusnya. Orang favorite, orang repost dan orang tengok sampai habis. Yep. 3 saat pertama, antara 3 saat pertama tu yang akan jadi FYP. Yang penting adalah hook dia. Bila kita buat video tu, setiap video tu kena ada hook. Hook tu yang dapat tarikkan kita punya follower untuk baca dan tengok video tu sampai habis. Seterusnya, tips naikkan view content. Okay, konten dia dalam durasi 15 ke 30 saat tapi padat. Maknanya kita ada intro, ada dia punya isi dan ada dia punya CTA. Yang last kali tu CTA tu paling penting lah untuk kita apa. Kalau kita nak cari follower, CTA dia jangan lupa follow. Memang confirm akan ramai orang follow. Ya kalau nak suruh orang beli, jangan lupa beli kat beg kuning. Itu CTA. Itu paling penting. Kadang-kadang orang tengok je. Lepas tu dia scroll. Dia terlupa, dia scroll. Kadang-kadang kalau bila kita sebut, jangan lupa tekan beg kuning, tengok berapa ringgit korang dapat. Dengar seller tengah ada bagi diskaun ni. Macam tu lah. Korang bagi dia tekan. Suruh dia tekan beg kuning tu untuk dapat dalam masa sama, tekan beg kuning tu pun akan naikkan kita punya view dalam kita punya video. Okay, next, fokus pada konten 3 practical value. Yang ketiga, buat konten lebih 3 pergerakan. Okay, yang ni bagus. 3 pergerakan tu, contoh barang yang ni. Okay, contoh satu barang ni. Okay, okay, kita ada yang ni. Kita bagi tahu dulu masalah dia apa. Okay, barang ni dapat menyelesaikan masalah. Yang rambut gugur, yang rambut berkarat pula. Yang rambut orang kata rambut kering semua kan. Okay, kita bagi tu masalah dia dulu. Okay, minyak ni dapat menyelesaikan masalah semua tu. Lepas tu tukar. Pusing orang kata pusing kamera. Tunjuk tekstur dia macam mana. So kena ada banyak pergerakan. Okay, kena ada banyak pergerakan. Bila banyak pergerakan, TikTok akan dapat, orang kata TikTok macam dapat dia tengok video kita menarik. Bila dia tengok video kita menarik, so boleh naik. Okay. Upgrade video berkualiti, konten ikut trend semasa. Okay, itu je. Next, apa itu hook content? Okay, macam hook content macam saya cakap tadi lah. Okay, setiap dalam video tu, hook tu paling penting untuk orang baca. Satu, orang akan stop dan dia akan tengok video ni untuk apa? Video ni untuk apa? So, hook tu sangat-sangat penting. Okay, yang salah satunya, tak sangka rupanya ada baju secantik ni. Okay. Yang kedua, tak percaya harga kaftan mewah macam ni RM29 je. Yang ketiga, serius lah blouse ni auto nampak push macam ni. Salah satu dalam TikTok ni pun macam produk-produk kesihatan, macam apa lagi word-word yang untuk mengelakkan kita kena violation pun tak boleh sebut. Macam ni lah kurus. Kurus pun kita tak boleh sebut. Kurus, diet, benda-benda macam tu pun kena elak kan. Banyak sebenarnya rule dia. So sebab tu yang tak semua orang masih bertahan dalam affiliate ni sebab terlalu banyak rule yang dia bagi supaya kita ni kena ikut. Okay. Put ayat pancing, ayat penarik. Betul. Buat orang tertanya-tanya, buat orang tengok sampai habis, buat orang tertunggu-tunggu. Betul tu. Okay. Itu saja. Kecilkan alasan, besarkan impian semua. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, terima kasih Pak Ainul. Mantap dia punya penggunaan bahasa dan cara penyampaian dia laju betul. Pak Ainul ni akhirnya ni lebih kepada akhirnya ni lebih kepada untuk yang TikTok lah
Betul. TikTok boleh, Shopee boleh. Dia tak sebenarnya Shopee lagi mudah daripada TikTok. Shopee ni dia punya Shopee ni lebih mudah lah daripada TikTok sebab Shopee ni sebab tak semua orang sekarang ada TikTok. Sebab lebih ramai orang ada Shopee. So sama keadaan dia. Tapi untuk rule Shopee ni saya tak pasti sebab saya pun baru try and error dalam Shopee punya affiliate ni. So saya tak tahu berapa ramai dia punya apa orang kata kategori berapa ramai dia nak apa. Kalau TikTok dia nak 1,000. Kalau Shopee ni saya tak tahu berapa banyak. So macam tu lah. Oh, dia apa sekarang ni saya perasan kalau dulu Shopee tu macam platform untuk online sahaja. Tapi sejak ada TikTok dia bersaing hebat lah. Dah mula buat apa, ada video, dah ada apa kata. Sekarang ni saya perasan apa tonton video pun boleh dapat coin kan. Dia punya nak tarik Betul. customer dia yang apa kata rata-rata macam dah mula berarah ke TikTok untuk balik kepada diorang semula lah. Okey. Betul. Tapi benda ni dia barang kita tak pegang kan? Betul kita tak pegang. Kalau contoh kita sendiri ada barang tu lagi chance lah untuk kita dapat promote. So diorang seller je yang packing, seller yang apa hantar. So kita memang kerja kita hanya promosi sahaja. Nak tak nak, rajin tak rajin je nak buat video ni lah. Lepas tu nak mengedit. Mengedit dia tu senang ke? Betul. Kalau dulu memang lama edit, sekarang dah ni kita tekan pak hantar terus. Okay, satu lagi saya nak cerita pasal sampel. Okay, sampel. Bila macam ada seller, dia nampak kita baru lagi, dia tak nak bagi sampel. Okay, sebab dia tahu setiap seller ni dia boleh tahu tau kita punya sale berapa, dia boleh tahu. So ada yang dia bila dia tengok sale kita padu, sale kita tinggi, dia kita ada chance lah untuk dapat free sample tu. Okay. Saya dapat sampel banyak sebenarnya. Nak tunjuk segan pula. Antara sampel yang saya pernah dapat baju Panda Ice. Panda Ice ada bagi saya baju. Barang-barang toys lah, kebanyakannya barang-barang toys. So kalau nak apa macam contoh boleh tak ada masalah pun. Saya ambil barang. Okay, saya pernah hit barang ni 1 million. 1 million view. 1 million view saya. Kebetulan anak saya delay speech. Okay, so saya beli benda ni. Saya try benda ni, adakah benda ni dapat selesaikan. So anak saya boleh belajar benda ni ABC. Jadi dapat apa macam kenalkan anak saya dengan ABC. So saya sharing kat semua orang. Benda ni mampu buat anak kita lupa gadget. Benda ni. Memang masa tu memang satu hari saya dapat sehari pernah dapat sale sehari 6,000 sehari. Okay, kita masa tu anak jadi model sekejap lah. 6,000 anak bayar ke anak tak tu? upah bagi toys baru. 6,000 tu kira untung bersih ke atau ada penolakan lagi? Kira itu sales lah, sales. Lebih kurang kalau tengok lah, depends untuk macam dia akan ada bagi persen. Berapa persen dalam pada kita dapat satu barang ni. Contoh dia akan kita jual benda ni, kita dapat 10%. Kebiasaannya paling biasa dapat RM1 lebih. RM8. Itu baru seorang beli. Bayangkan kalau 1,000 orang beli, 20,000 orang beli, 30,000 orang beli. Berapa dapat? Memang sangat banyak. Yap, macam tu. Tapi kalau nak lebih, kalau tak ada komitmen macam agak macam anak-anak semua dah besar, kalau nak buat live, lagi cepat buat live lah daripada buat video. Okay.
Barang paling Okey, mahal saya sahabat lain ada yang nak boleh bertanya? tanya je, tak ada masalah. Saya sharing je. Okey, ada soalan lain? Mana-mana yang berminat untuk cuba apa? Buat alfilet ni? Hmm. Barang paling mahal apa dia Puan Ainul? Barang paling mahal biasanya saya dapat barang-barang yang biasa bawah RM30 je. Barang-barang mainan paling mahal. Paling mahal je ke? Rasa macam tak adalah. Biasa je, barang tu biasa saja. Biasa je, tak ada yang mahal, biasa je. Semua bawah dalam, paling bawah RM50 lah, bawah RM50. Satu lagi, yang paling orang selalu sekarang ni, minyak ni, siapa ada tahu pasal minyak ni ke? Minyak apa orang kata, minyak jungle girl. Ya. Ada tahu. Ada yang tahu pasal minyak jungle girl ni ke? Yang tengah viral ni. Okey, ni paling orang seller ni sangat pemurah lah, bagi saya sangat pemurah lah. Okey, sampai RM15 dia bagi. Ini paling tinggi saya pernah nampak dalam TikTok. Orang berebut dia orang menjualnya. Berebut dia orang menjualnya. Sampai boleh beli kereta, boleh beli orang kata beli rumah. Memang sangat-sangat orang kata ni antara minyak ni. Okey, minyak ni sangat-sangat laku. Orang menjualnya sebab harga minyak ni 2 botol RM35, dia bagi komisen RM15. Tuan-tuan bayangkan, dia orang jual sehari boleh jual